Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua petani? Cik mengharapkan semua dalam keadaan sihat walafiat. Yang dalam zon-zon kawasan-kawasan yang sedang dalam PKPB ni semoga diberikan ketabahan. Yang duduk di rumah semoga diberikan ketabahan. Yang keluar bekerja semoga diberikan perlindungan. Kan sekarang ni risiko ada di mana-mana. Apa orang kata, jadi kita perlukan sesuatu sebagai ikhtiar kita, kan. Sesuatu ikhtiar ni pun dalam pelbagai bentuk lah yang boleh kita usahakan, kan. Macam-macam ikhtiar, macam-macam usaha yang kita dah perlukan. Okey, salam hujung minggu semua. Petani, Kak Emma nak share memandangkan tadi ada viral satu artikel mengenai Dr. Zul yang alhamdulillah sudah pulih sepenuhnya daripada virus COVID-19. Alhamdulillah, syukur bila orang-orang yang alim ulama, orang yang beragama ni orang kata dijangkiti oleh wabak ni, pastinya ada hikmah besar Allah nak bagi, kan. Okey, jadinya orang kata siapa-siapa saja, menteri ke, orang biasa ke, siapa-siapa pun berisiko untuk dijangkiti. Jadinya usaha kita untuk menghindari pun mesti ada, dan usaha kita kalau kata dah dijangkiti pun kena ada juga usahanya. Okey, sebagai langkah untuk berjaga-jaga, untuk moga-moga dilindungi daripada virus ini. Okey, petang ni Kak Emma nak share mengenai khasiat habatus sauda. Okey, habatus sauda ni yang Rasulullah sendiri sebut dalam hadis, dalam habatus sauda ada penawar selain mati. Maksudnya apa-apa jenis penyakit pun, sama ada untuk lelaki ke, untuk perempuan ke, kanak-kanak ke, warga emas ke, kan, tak kisahlah apa jenis penyakit pun, kepada semua golongan pun pasti akan ada ubatnya melalui habatus sauda. Sebabnya zaman Rasulullah dulu dia tak ada orang kata saintis, tak ada makmal nak mengkaji apa hasil habatus sauda apa semua, kan. Tapi amazingnya apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis itu pastinya adalah wahyu daripada Allah. Bila wahyu daripada Allah, dan Rasulullah sendiri ni mengamalkan konsep sami'na wa ata'na, mendengar dan patuh. Jadi apa yang Allah dah wahyukan kepada Rasulullah amalkan dan wasiatkan kepada kita semua, kan. Jadinya Rasulullah tak meninggalkan doktor, Rasulullah tidak meninggalkan ubat-ubatan, tapi Rasulullah meninggalkan wasiat dia. Wasiat dia iaitu dalam habatus sauda ada penawar selain mati. Maksudnya habatus sauda ni sudah digunakan daripada zaman Rasulullah lagi, kan. Lebih daripada 2000 tahun dahulu lagi, kan. Kalau dah Rasulullah sendiri meletakkan habatus sauda itu ada penawar untuk segala-galanya, kan, kenapa kita masih lagi tidak mempercayai apa yang Rasulullah dah tinggalkan, dah wasiatkan untuk kita. Okey, sebenarnya dalam habatus sauda ni banyak nutrisi yang ada pada dia tu yang diperlukan oleh tubuh badan kita, kan. So kita ni yang mungkin banyak faktor juga apabila dijangkiti oleh virus ni. Banyak faktor dijangkiti. Yang pertamanya pastinya dengan izin Allah lah. Kalau kita dah pasang benteng macam-macam pun, dah makan macam-macam pun, tapi Allah izinkan virus tu juga. Maksudnya virus tu pun makhluk Allah juga, dan dia pun menuruti perintah Allah juga. Dan kalau kata sesiapa pun dijangkiti, maknanya itu adalah perintah daripada Allah. So kalau kita yang dah dijangkiti, pasrah dan redha, kita mohon keampunan daripada Allah, dan moga-moga Allah bagi kesembuhan kepada kita dan keluarga kita daripada COVID-19 ni, kan. Memandangkan orang kata dengan angka yang semakin meningkat ni, kita perlukan sesuatu usaha untuk melindungi ataupun mengurangkan angka yang semakin meningkat ni, kan. Sangat mengerikan sebenarnya, kan. Banyak pahala kita punya frontliner tu. Okey. So sebenarnya dalam habatus sauda tu, kalau dah Rasulullah pun sebut ada penawar selain mati, maksudnya dia ada nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Yang pertama sekali ialah dia menguatkan sistem imun kita. Kuatkan sistem imun, kan. Bila orang kata sistem imun rendah, itu yang menyebabkan diri kita ni mudah dijangkiti oleh sesuatu penyakit. Okey. Sebabnya nak menguatkan sistem imun pun kita perlukan karbohidrat, kita perlukan vitamin, kita perlukan mineral untuk memperbaharui ataupun menguatkan sel-sel dalam tubuh badan kita agar kita dapat meningkatkan kekebalan. Sel-sel tu dapat jadi kebal dan tidak mudah dijangkiti oleh penyakit. Itu yang pertama, menguatkan sistem imun. Yang kedua,
Habatus sauda ni akan berikan tenaga segera. Okey, yang ketiga, ia juga mencantikkan kulit dan secara tak sengaja juga sebab dia memperbarui sel kulit kan. Jadinya mencantikkan kulit dan menjadikan seseorang itu jadi awet muda. Okey. Seterusnya yang kelima, anti-allergic. Anti-allergic. Jadi sesiapa sahaja yang mungkin allergic makanan, sesiapa sahaja yang allergic dengan apa orang kata, mungkin resdung ke, allergic dengan habuk ke, allergic dengan apa-apa, insya-Allah habatus sauda ada penawarnya. Okey, yang keenam, ia juga sebagai membantu penghadaman. Kan, selain daripada buah tin yang memang sangat bagus untuk usus, habatus sauda juga sangat bagus untuk penghadaman. Okey. Kemudian yang ketujuh, menguatkan daya ingatan. Masya-Allah, subhanallah. Sebab itulah para sahabat dulu mengamalkan habatus sauda, mengamalkan makanan sunnah ni sebagai salah satu ikhtiar ataupun usaha untuk menghafaz Al-Quran ataupun hadis. Okey. Yang ke-8, menetralkan racun. Jadi kalau seseorang itu dijangkiti yang menyebabkan keracunan makanan dan sebagainya, insya-Allah dengan mengamalkan habatus sauda dengan adab, dengan niat yang betul, insya-Allah akan membuangkan segala racun yang ada dalam tubuh badan. Kemudian yang ke-9, dia adalah merupakan juga ejen anti stres. Kita tahu kan stres pun adalah salah satu punca juga kepada macam-macam penyakit kronik. Kan bila stres mulalah datang penyakit darah tinggi kan. Bila terlampau memikir, bila dah darah tinggi datang, mulalah jantung pun tak berapa nak okey kan. Kurang minum air, kurang tidur, kurang rehat dan akan menyebabkan penyakit-penyakit lain datang. So anti stres ada pada habatus sauda. Masya-Allah, subhanallah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, habatus sauda memperbanyakkan susu ibu. Jadinya mana ibu-ibu yang baru bersalin, ibu-ibu yang bekerja, ibu-ibu yang orang kata apa, menyusukan baby lelaki kan. Baby lelaki ni kuat sikit menyusu. Jadi kalau ibu yang bekerja ni agak cabarannya untuk memberikan susu yang cukup untuk baby. Okey, habatus sauda sangat membantu untuk memperbanyakkan susu ibu. Okey. Habatus sauda ni kita tahu dia boleh dapat melalui yang kata apa, dia boleh kita dapat melalui macam-macam lah. Sekarang ni ada kapsul habatus sauda, ada orang kata apa, minyak habatus sauda, ada dia punya serbuk habatus sauda, dan yang original pun ada, kita panggil jintan hitam. Kat belakang ni ada orang rajin menyapu ni. Daripada tadi duk mengemeh, habis sapu, dia sepah, dia sendiri sapu. Alhamdulillah. Okey. Maksudnya habatus sauda ni boleh digunakan dalam apa bentuk sekalipun pengubatannya. Cumanya kita perlukan ataupun kita kena tahu dos yang betul kita nak amalkan dia. Kalau yang original, biji kita panggil jintan hitam tu, yang original betul-betul tu, kita hanya perlukan 7 butir sahaja sebenarnya. Bukan sesudu, bukan setengah sudu teh, bukan. Tu yang kadang-kadang kalau kita tak tahu, kita main ambil je, jadi overdose. Minyak dia pun kita boleh overdose, boleh menyebabkan sakit tekak. So kalau nak cara konsum dia yang betul adalah kita ambil secubit saja. Kalau boleh kira-kira lah 7 butir tu, kita letak dalam madu, kita letak dalam air kopi ke, kita letak dalam makanan ke, masakan ke. Itu sahaja, 7 butir sahaja untuk sehari, mengikut dos yang betul, ikut permintaan tubuh badan kita. So habatus sauda ni dia mudah didapati, harga dia pun sangat murah. Cumanya tak semua orang boleh bau dia, boleh bau habatus sauda tu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu khasiat dia tu, kita perlukan habatus sauda macam kita perlukan kurma setiap hari. Kan, sebab habatus sauda dan kurma adalah dua makanan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW kan. Habatus sauda ada penawar selain mati, dan kurma diperlukan untuk dapatkan otak yang cergas dan akhlak yang baik. Maksudnya dalam habatus sauda, dalam kurma ada nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Bila tubuh badan kita cukup nutrisi, insya-Allah tak ada penyakit dalam badan kita dengan izin Allah lah kan. Ada kata sebab kita tahu pemakanan boleh menyebabkan penyakit, dan penyakit juga adalah penyembuh, dan makanan juga adalah penyembuh kepada penyakit. Kalau kata kecil manis, orang kata apa,
bermula dengan pemakanan. Kalau kata darah tinggi pun mula dengan pemakanan ataupun gaya hidup ataupun cara pemikiran. Dia stres, mudah stres. Jantung pun sama. Gaya hidup, gaya pemakanan, dia berkait rapat kan. Jadinya kita amalkan apa yang Rasulullah dah sebut, kita ikut apa yang Rasulullah dah wasiatkan, kita cari apa yang wasiat-wasiat Rasulullah ni dia dah tinggalkan untuk kita. Kenapa kita memandang sepi kepada makanan-makanan sunnah? Sebenarnya makanan sunnah ni sangat bagus untuk melindungi daripada penyakit dan merawat daripada segala macam penyakit. Sebab tu zaman Rasulullah dulu kita tahu tak ada penyakit yang pelik-pelik. Rasulullah sendiri pun di akhir usia baginda pun ada hadis yang mengatakan hanya ada 3 sahaja uban di rambutnya. Dengan tubuh badan yang sihat. Kita bukan saja nak tubuh badan yang sihat, kita nak kolbu kita pun sihat. Umpamanya macam ada orang semua sihat, tubuh badan sihat tapi dia susah sikit nak beribadah. Jadi kita nak tubuh badan yang sihat, kalbu kita punya sihat. Akhlak yang Rasulullah masukkan tu, otaknya cergas, akhlaknya baik. Akhlaknya baik maksudnya kalau di hujung-hujung usia tu kita nak akhlak yang mudah untuk melakukan ibadah. Kita nak tubuh badan yang sihat dan ibadah yang berkualiti. Tak nak tubuh badan sihat tapi buat ibadah tu kita macam banyak culas kan. Banyak culas apa semua. Orang boleh pentingkan kesihatan tapi dalam pada masa yang sama nak pentingkan ibadah kita juga. Jadinya penting untuk jaga pemakanan sebab kita nak sihat, kita nak kembalikan sihat kita tu dalam ibadah kita. Kan? Kalau sakit lutut macam mana kita nak solat dengan tenang, kita nak solat dengan apa orang kata, kita nak solat dengan rasa apa tenang lah kan. Kalau kita rasa sakit nak solat dalam keadaan menderita kan. Lepas tu kalau tubuh badan yang sihat kita boleh bangun solat waktu malam. Kalau badan kita sering lemah, sering lesu, lepas tu nak bangun malam pun kita rasa berat kan. Jadi sebab tu pentingnya tubuh badan yang sihat. Kan? Kita jaga pemakanan kita daripada sekarang. Mudah-mudahan jangan tinggal dalam sehari ni kurma habatus sauda. Kurma habatus sauda kan? Benda yang paling senang nak dapat, harga pun murah sebenarnya. Tapi kalau kita dah biasa makan Amura Superfood tu, tak perlu risau dah nak cari habatus sauda, berapa dos yang diperlukan supaya tak terlebih, macam mana apa semua kan. Dalam tu dah ada komplit dah dalam satu bekas tu. Kita tinggal ambil setengah biji dah makan. Tadi ada customer baru dapat Amura, dia kata kuat betul bau habatus saudanya. Sebenarnya tak ada pun. Sebenarnya tak kuat mana pun bau habatus sauda. Kan? Mungkin dia kata macam pertama kali kan, jadinya macam ada sikit kepelikan. Dah biasa kan, itu dia memang Kak Emma dah pernah pesan dulu. Kalau permulaan tu dia rasa pelik, itu normal kan. Kak saya rasa pelik dah, macam rasa jamu, majun kata kan. Kalau rasa permulaan rasa pelik tu tak ada masalah sebenarnya. Bukan bermasalah kepada kurma, tapi lidah kita tu belum biasa dengan makanan sunnah sebenarnya. Berapa pun umur kita, 30 ke 40 ke kan, sebenarnya kita tidak biasa makan makanan sunnah setiap hari. Itu yang menyebabkan lidah kita rasa pelik bila kita makan makanan sunnah kan. Jadinya jangan tunggu sakit. Alhamdulillah Kak Iman yang dapat tukang jahit tu, dia kata dia nak cuba Amura ni sebab dia rasa nak badan dia sihat je. Dia nak rasa badan dia segar je. Tapi Masya Allah, Subhanallah, Allah izinkan gerakkan hati dia nak beli, nak makan tu lebih pada sihat, lebih pada segar dia akan rasa. Kan, sebab di samping untuk menguatkan antibody badan dia, keluarga dia, anak-anak dia, suami dia kan. Mungkin dia duduk rumah, anak dia duduk rumah, tapi suami yang keluar bekerja pun perlukan sesuatu yang menguatkan sistem imun dia kan, supaya tidak mudah dijangkiti. Kalau kata dari jangkiti pun masih teruskan konsisten kata makan habatus sauda ni, sebab dia akan walaupun dah dijangkiti tapi dia terus makan habatus sauda, dalam pada masa yang sama dia akan menguatkan sistem imun, kekebalan tubuh tu, dia akan menghilangkan virus tu secara semula jadi. Kan, jadinya Masya Allah, Subhanallah, jangan percaya kepada Amura, jangan percaya apa yang Kak Emma cakap ni, tapi yakinlah apa yang Rasulullah dah sebut itu adalah wahyu daripada Allah. Kita jangan ragu-ragu lagi, sebab kita nak kukuhkan tiga kita punya rukun iman kita: percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab. Dan tiga-tiga ni ada digabungkan dalam Amura. Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah amalkan, semua komplit dalam ni. So jangan percaya kepada Amura, percaya, yakin apa yang Rasulullah dah wasiatkan, percaya yang apa yang Rasulullah, apa yang Allah dah sebutkan itu adalah
sebaik-baik penawar untuk kita, kan. Allah yang jadikan kita, dan Allah tahu apa yang menyebabkan kita sakit, dan Allah tahu apa yang akan menyembuhkan kita daripada penyakit. Apa makanan yang boleh membantu untuk kita sembuh daripada penyakit, kan. Kita tahu kuasa penyembuhan hanya dari Allah, dan Allah dah tunjukkan dah apa makanan-makanan yang untuk jantung, sakit jantung apa yang nak makan. Untuk usus, kalau ada masalah pembuangan, apa yang perlu kita makan. Allah dah aturkan dah yang terbaik untuk kita, kan. Cumanya yakin tak yakin kita ni. Sebab tu masa makan Kak Emah memang bagi tahu makan dengan adab dan niat, supaya kita yakin kita tu kepada Allah. Yakin kita tu kepada Allah. Jangan meletakkan pengharapan, sepenuh pengharapan kepada Amura. Sebab Amura ni pun makhluk Allah juga. Jadi dia pun kalau dia nak sembuh pun dengan izin Allah juga. Allah yang maha berkuasa menyembuhkan. Allah yang bagi penyakit, Allah yang bagi penawarnya, Allah yang bagi kesembuhannya. So Amura ni hanya sebagai ikhtiar dan tawakal sahaja untuk membantu kita, memudahkan kita untuk mengamalkan ke semua jenis makanan sunnah. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran semua ada dalam Amura. Apa yang Rasulullah sebut dalam hadis pun ada dalam Amura. Mesara turun, Mesara. Turun. Okey, halba yang Rasulullah kata pun khasiatnya setanding dengan emas pun ada dalam Amura. Nanti lain kali insya-Allah kita cerita pasal khasiat halba yang Rasulullah kata, kalaulah umatku tahu khasiat halba, pasti dia akan tukarkan dengan segunung emas. Segunung emas ke apa, kan. Tapi memang dalam ni ada halba juga yang sangat banyak khasiatnya. So Kak Emah suggestkan dekat sini, sesiapa yang mendengar, sebagai langkah, sebagai ikhtiar, sebagai usaha untuk kita mencegah COVID ni. Kalau kata dah dijangkiti pun, kita masih bilik Allah, kita mohon kesembuhan daripada Allah. Teruskan makan habatus sauda, carilah yang kapsul ke, yang original lagi bagus, yang apa dalam bentuk gel ke, macam mana ke, cari dan usahalah. Jangan putus harap, kan. Jangan orang kata apa, mudah kemurungan. Sebabnya dalam situasi sekarang ni ramai yang kemurungan sebenarnya, kan. Yang mungkin seorang sahaja ahli keluarga yang dijangkiti, tapi satu rumah tu mengalami kemurungan, stres, pandangan orang kepada keluarga yang dah dijangkiti tu, kan. So dalam ni pun ada ejen penenang dia, iaitu kurma. Macam mana yang Maryam sangat-sangat stres melahirkan Nabi Isa, Allah perintahkan makanlah kurma dan bertenanglah, kan. Sama juga dengan habatus sauda tadi pun, khasiat dia adalah sebagai juga anti stres. Habatus sauda ni banyak orang pesakit-pesakit kanser pun ramai yang berikhtiar dengan habatus sauda. Jadi apa-apa penyakit pun, untuk semua golongan ke, kanak-kanak ke, warga emas ke, ibu ayah ke, boleh mengamalkan habatus sauda, tak ada masalah. Dalam ni pun dah kata apa, berkadaran. Bahan dia banyak. Ada kurma, ada madu, ada kismis, minyak zaitun, apa semua makanan sunnah tu semua ada halba, ada habatus sauda, semua sukatan dia berkadaran. Jangan risau overdose dan sebagainya. Ni pula lagi dia menjimatkan, dah lah semua ada, semua bahan ada, semua makanan sunnah ada. Lepas tu boleh makan satu keluarga pula. Kita tak perlukan nak kuatkan sistem imun tu, kita tak perlukan ayah vitamin lain, anak vitamin lain, mak vitamin lain. Kita boleh makan satu keluarga. Sebab tu kita panggil Amura original. Kita boleh makan untuk satu keluarga, sangat-sangat jimat. Dengan sekarang harga orang kata apa, sangat berbaloi, tengah promosi RM30 sahaja. Sepatutnya 15 Oktober dah habis dah dia punya promo. Tapi HQ memandangkan keadaan sekarang ni kita kritikal dengan COVID, HQ menawarkan sebab pula rasa HQ menawarkan sampai 31 Oktober. Menawarkan untuk siapa-siapa konsum sebagai Amura, konsum makanan sunnah ni sebagai ikhtiar untuk mengubati COVID, kan. Kata apa, sibuk nak cari vaksin daripada China, daripada negara luar, kan. Tapi jangan sampai kita memandang sepi apa yang Rasulullah dah tinggalkan untuk kita, kan. Tak kisahlah vaksin apa-apa, vaksin paling moden ke apa ke, yang penting kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah sebaik-baik panduan, buku panduan kita paling agung. Panduan nak sihat, panduan nak tenang, panduan nak jadi hamba bertakwa, semua dah disediakan dalam Al-Quran. Jadi kita tinggal nak amalkan sahaja. Amura ni sebagai asbab untuk kita mudah nak cari, tak payah nak makan satu-satu, takut termakan overdose dan sebagainya, semua dah berkadaran. Setiap pagi
tinggal nak ambil secubit ataupun setengah biji, suapkan untuk anak-anak, suapkan suami, suapkan isteri, mak ayah pun sekali. Okey, terutamanya warga emas yang dah ada macam-macam penyakit kan, memang dah menanda kalau dah ada kencing manis, darah tinggi, jantung tu, sistem imun tu dah memang sangat rendah. Sebab tu kalau warga emas dijangkiti, agak sukarlah risikonya untuk sembuh, sebab sistem imun dalam badan tu dah rendah kan, dah kurang kan. Jadi kita nak kuatkan balik sistem imun tu, carilah habatus sauda, kurma, delima, kismis. Itu adalah yang tinggi-tinggi vitamin C secara semula jadi. Kan, tak payah nak makan pil vitamin C kan. Jadi budak kecil pun tak payah nak telan pil, tak payah nak tumbuk-tumbuk pil tablet vitamin C kan. Sebabnya semua buah-buah ni dah dilenyek-lenyekkan. Dah di blend lah, senang kata kan. Jadi so untuk anak-anak yang baby 6 bulan pun kita ambil secubit, boleh suapkan dah, penyek-penyekkan, suap terus kepada anak-anak kecil. Jadi tak ada masalah dah kalau macam budak-budak sekolah nak cari vitamin C yang macam mana, memang tak boleh nak makan ubat, tak pandai nak makan ubat kan, nak telan pil tu. Ini sahaja sangat bantu memudahkan, tak payah nak terbelit-belit biji mata nak makan pil kan, yang mana tak pandai tu. Okey, kita kemam merasai nikmat dan kasih sayang Allah melalui Amura Superfood. Kan, bila kita tengok, kita tenung, ya Allah, masya-Allah, subhanallah, inilah makanan daripada Al-Quran, inilah makanan yang Rasulullah dah tinggalkan untuk kita. Kita akan ada rasa macam macam mana sebab pun ada kan. Ini Rasulullah dah tinggalkan untuk kita, ya Allah, kenapalah kita tak makan kan. Allah dah sayang sangat pada kita, Allah dah sajikan makanan buah-buahan syurga dekat dunia ni, kenapalah kita tak nak makan kan. Jadinya kalau mungkin kita nak beli satu-satu tu mungkin agak terbatas. Mungkin nak makan macam mak-mak kita nak makan buah tin, buah dari syurga, nak makan kurma pun dah tak ada gigi. Mungkin agak susah sebenarnya kan. Nak makan nasi dah tak lalu, ada masalah pembuangan, nak makan nasi pun takut sembelit. So kita bagi je makan makanan tinggi nutrisi ni. Walaupun dia tak mampu nak makan nasi sepinggan, tapi makanan tinggi nutrisi ni sangat membantu untuk dia dapat tenaga balik, dapat recover balik, dapat kuatkan sistem imun balik, dapat kuatkan ingatan dia balik. Warga emas ni kan. Okey, itu sajalah perkongsian Kak Emma pada petang ni mengenai habatus sauda. Kak Emma nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton sampai akhir ni, Kak Aiza, Hasdiatun dan Ana. Okey, rasa-rasa siapa yang melihat menonton ulangan ni, siapa-siapa yang rasa perlu dikongsikan mengenai hasil habatus sauda ni, kemudian tak tahu macam mana nak konsum, kemudian tak tahu macam mana nak cari, boleh amalkan sahaja Amura Superfood ni. Boleh diamalkan satu keluarga. Mudah-mudahan kita semua Allah lindungkan daripada wabak COVID-19 ini kan. Kita nak tengok angka tu semakin rendah, semakin menurun kan. Tak kisahlah walaupun dah dijangkiti ke belum dijangkiti ke, tetap kita amalkan habatus sauda sebagai menguatkan sistem imun kita. Kalau kata dah dijangkiti, itu takdir Allah, tanda kasih sayang Allah kan. Sedangkan ahli ulama pun kena lagi kan kita ni, kan, sebagai kifarah kepada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah bagi keampunan dan Allah bagi kesembuhan, dan kesembuhan tu akan menjadikan kita lebih rapat, lebih orang kata kesihatan yang lebih baik tu akan meningkatkan lagi ibadah-ibadah kita kan, sebagai tanda syukur Allah sihatkan kita kembali. Okey, itu sahaja perkongsian Kak Emma untuk petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.